Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi dalam kuliah tafsir kita. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat 598. Kita nak cerita pada pagi ni bab tentang muraqabatullah, ya, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, buka surah Yusuf jilid keempat, muka surat 569, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-33 34. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa ila tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak engkau hindarkan aku daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf. Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, lihat huraiannya pada muka surat ke muka surat 573. Allah salam semua sahabat yang hadir. Rudi Hashim Hijrah biiznillah di Facebook, itu di TikTok. Musalmah Muhammad Hamdin, Ayi Asri, Husin Lempoyang, masya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini, ya. Jadi setelah mendengar ancaman itu, Nabi Yusuf mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan yang tipu daya mereka. Saya berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku senangi daripada ajakan mereka terhadapku. Maksudnya daripada buatan keji itu. Dan jika engkau tidak hindarkan tipu daya mereka daripadaku, tentulah aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Maknanya jika Allah SWT menyerahkan hal itu kepadaku, pasti aku tidak mampu dan aku tidak dapat mengendalikan apa yang dapat merugikan, apa yang manfaat untukku kecuali dengan dayamu, dengan kekuatanmu. Itu sebab kita kena selalu berzikrullah dengan la haula wala quwwata illa billah. Siti Salmiyah, Aimi Aziz, alhamdulillah semua, sahabat ini mulia Allah sekalian, alhamdulillah. Ya, sahabat dekat TikTok, Faiza, Anidar 28, Rozia Yaakob, Liama, semua yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah syukur pada Allah. Jadi kita kena selalu minta tolong kepada Allah SWT supaya selamat dalam ujian-ujian dunia. Jadi Nabi Yusuf dengan tawaduknya berkata, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk di kalangan orang yang bodoh. Orang yang menuruti hawa nafsu dia akan jadi orang yang jahil, akan dimainkan orang, dipokotak-katikkan orang, dipandang hina oleh orang. Maka inilah yang maksudkan sebagai jahil, ya. Asbu ilaihinna wa aku minal jahilin fastajaba lahu rabbuh. Tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk di kalangan orang yang bodoh, yang jahil. Maka Tuhannya telah memperkenankan doa Yusuf. Sesungguhnya sebab Yusuf AS mendapat penjagaan dan perlindungan daripada Allah, maka dia menolak penolakan yang keras dan memilih untuk dipenjarakan. Ini menunjukkan kedudukan yang sempurna. Di samping dia seorang pemuda yang amat tampan dan sempurna, dia juga menolak ketika diajak oleh Tuan Puteri, isteri, menteri, pembesar Mesir yang tentunya sangat cantik, kaya dan berkuasa. Orang kalau dah jadi kaya, macam-macam hal lah dia boleh buat. Dia boleh jadikan diri yang cantik, dia boleh beli make up, kosmetik yang mahal-mahal, dia boleh pergi ke tempat-tempat salon yang boleh menghiaskan dirinya, mencantikkan dirinya. Maka lazimnya begitulah keadaan orang-orang kaya. Maka dalam Quran tidak ada cerita secara tafsil benda-benda demikian. Dapat difahami kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang bijak. Jadi mereka boleh membuat perkaitan kehidupan hari ini dengan apa yang lalui Nabi Yusuf, serupa saja. Orang-orang kaya dengan tipu dayanya, dengan konspirasinya, bukan semua, tapi dalam konteks ini, hal ini menunjukkan kedudukan sempurna, iaitu Nabi Yusuf seorang yang sangat handsome. Dia mampu menolak ajakan wanita yang sangat jelita itu. Dia memilih penjara kerana takutkan Allah, mengharapkan pahalanya. Oleh sebab itu, kita dapat lihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bagaimana Nabi sabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha fi ibadatihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid
إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Sebab itu Nabi telah menjelaskan bahawa 7 golongan yang akan dapat perlindungan di bawah arasy Allah kelak. Satu daripadanya adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin adil lah kepada rakyat, ya. Suriati Hashim, Yok Piari Zainal Hasan semua, Putri Pisa, Semilir Angin, Salihah Yusof kat TikTok, Nur. Terima kasih tahu kerana sharing dengan teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat perkongsian kita pada pagi-pagi ni, kuliah syuruk kita. Assalamualaikum, terima kasih semua yang hantar kepada saya hadiah, rencana, bunga. Terima kasih semua, ya. Ustaz Kanisa HMS. Jadi yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, macam mana nak berlaku adil? Jadi pemimpin ni kena dengar daripada banyak pihak, dengar daripada orang yang betul. Jangan buat keputusan terburu-buru sebagai contohnya. Kalau jadi pemimpin kena bercakap pun ada landasannya. Jangan cakap ini lain, besok lain, nanti rakyat akan pandang dengan penuh penghinaan. Yang kedua, seorang pemuda ataupun seorang pemudi, seorang anak, seorang orang muda yang lahir dalam keadaan taat kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya sentiasa ingat masjid. Keluar masjid, ingat nak datang semula, pukul apa nak datang semula. Kita lepas sayang syuhur tadi kat masjid, sebagai contohnya, ingatkan hati kita. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak pergi sembahyang zuhur pun berjemaah pada hari inilah. Wujudkan dalam diri kita mahfuzah, ya. Supaya dalam hati kita ada perasaan sedemikian. Maka orang ni disebut hatinya terlekat dengan masjid. Walaupun kita orang perempuan sebagai contohnya, ikut suami pergi sembahyang ke masjid sesekala atau balik kerja sehingga ke masjid sembahyang ataupun ada kuliah, maka ikat hati kita dengan mengatakan aku nak pergi sembahyang berikutnya pun nak pergi ke masjid lagi. Kemudian rajulani tahabba fillah istama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia, walaupun nyatakan kat sini lelaki, sebenarnya menunjuk lelaki dan perempuan, yang berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, cinta kerana Allah. Ya. Jadi cinta dimaksudkan ni cinta ada keterbatasannya lah, bukan cinta luar tabi'i. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu. Seorang yang bersedekah, rajin bersedekah tapi sentiasa menyembunyikan sedekahnya, iaitu tangan kirinya tak mengetahui apa yang diberikan di tangan kanannya. Maknanya keluarganya pun tidak tahu, dia pun tidak menghibah-hibahkan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Lagi apa? Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan cantik yang memiliki pangkat, memiliki rupa, mengajaknya untuk melakukan zina, maka dia mengatakan saya takutkan Allah SWT. Dan yang terakhir sekali, seorang yang ingat pada Allah, terkenang dosa-dosanya, yang mulia Raja Husain, ya, maka mengalir air matanya. Maka ini 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah di akhirat kelak. Satu daripadanya seperti yang dikisahkan, iaitu seorang lelaki yang digoda oleh perempuan untuk melakukan maksiat, tapi dia menolak dengan mengatakan bahawa dia takut kepada Allah SWT. Inilah dia kisah tentang Nabi Yusuf AS. Macam juga kisah seorang tabi'i yang saya pernah cerita dengan tuan-tuan, iaitu seorang bernama Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ni antara tabi'i yang paling alim. Tabi'i ni maknanya generasi datang selepas sahabat Nabi bersama para sahabat. Sahabat ada anak-anak. Ada anak-anak tu dapat bertemu dengan Nabi, ada yang tak dapat bertemu dengan Nabi. Tapi mereka berjumpa dengan generasi sahabat dan generasi bersama dengan Nabi ni. Maka itu dipanggil sebagai tabi'i. Tabi'i maknanya yang beriman dengan para sahabat, beriman dengan Nabi SAW, jumpa para sahabat, tak sempat jumpa Nabi SAW. Okey, jadi tuan-tuan, Sulaiman bin Yasar ni seorang tabi'i yang bukan sahaja hebat ilmunya, bahkan handsome rupanya. Satu hari ketika beliau nak menuju ke menunaikan ibadah haji dan perjalanan macam ada R&R Mekah dengan dia dari Madinah. Mekah tu jauh, 500 km lebih kurang. Maka memerlukan rehat, dalam perjalanan pergi rehat, berhenti sekejap, tidur ke, sambung balik perjalanan menjelang malam kalau panas sangat. Maka ketika beliau sedang berehat dalam satu rumah rehat, tiba-tiba seorang perempuan datang. Perempuan tu memang cantik, dibuka purdanya, dibuka pakaiannya. Zaman dahulu semua orang pakai purda lah. Dan saya masa menjadi hairan melihat, tanya padanya, ada perkara yang kau perlukan, bila aku bantu. Perempuan itu mengatakan, aku memerlukan apa yang diperlukan seorang perempuan daripada lelaki. Barulah Sulaiman bin Yasar sedar itu merupakan satu fitnah, ujian untuknya. Kerana Sulaiman seorang yang handsome, yang kaya, yang berilmu, orang kenal, orang terkenal. Maka mulalah diingatkan perempuan itu, wahai perempuan, takutilah kau, api kat dunia pun kita tak mampu nak tampung, apa lagi api akhirat.
Orang yang berzina ni nanti akan dikumpulkan di satu tempat tahu, seperti yang Nabi lihat dalam Isra' dan Mi'raj. Sinjan, masalah ni, terima kasih kerana dah share. Maka perempuan itu pun hampa, malu dia. Tak pernah dia mengajak seorang lelaki melakukan perbuatan haram, ditolak mentah-mentah seperti berlaku kepada wali Allah ni, Sulaiman bin Yasar. Juga dapat kita baca kisah ni sebagai contoh dalam Syiar Alamin Nubala. Azrinil barakallahu fikum. Terima kasih kerana sharing pada teman yang lain. Tolong buat jariah ilmu pada pagi ni. Mungkin ada orang menjadi lebih baik, dia faham Islam dengan apa yang kita sampaikan atau apa video yang kita forwardkan kepadanya. Mudah-mudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Soldier Winter, Masya Allah. Majalah Ustaz tidak. Majalah Ustaz kami dah stop penerbitannya sejak PKP yang lalu. Alami masalah. Maka ujian daripada Allah kita terpaksa hentikan. Kerana itulah waktu tu cuti sekolah, semua sekolah cuti. Pihak-pihak yang melanggan pun tak dapat nak beli. Maka operation cost menjadi sangat tinggi. Kami terpaksa hentikan. Walaupun boleh pergi ke portal Al-Ustaz ataupun solusi. Kami kekalkan segala bicara itu dalam portal. Boleh? Terima kasih kerana bertanya. Virus, salam semua. Saudara-saudara, Rahna Ma'ilah, terima kasih semua yang hadir. Jadi, terkait dengan perkara ni, tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan kepentingan untuk kita faham makna mujahadah. Makna muraqabah. Ini semua ada kaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS yang mengajar kita satu perkara penting namanya muraqabah. Itu sebab berkata Al-Imam Izzuddin AS dalam buku beliau bertajuk Maqasidul Ri'ayah, innama yufarriqul murid bainal fi'il hasan al-qabih bil kitab wa sunnah in kana 'arifan bizalika fa in tawassa 'alayhi al-fi'il al-hasan bil qabih falyakuf anhu wa la ya'zim ala iqdam wa la ihjam hatta yas'al an zalika an man ya'rifuhu min ulama'i syari'ah li'anna al-tibas al-muharram bil muhallal mani'un an al-iqdam ala ma la yu'rafu halaluhu min haramihi. Berkata Imam Izzuddin Salam dalam perkara berkaitan dengan muraqabah ni, seorang murid, seorang pelajar yang dapat membezakan antara perkara baik dan buruk berdasarkan Quran dan Sunnah jika dia tahu mengerti perkara itu. Jika baginya perbuatan buruk masih lagi samar, maka sebaiknya dia berhenti dan tidak berniat melakukannya dan tidak pula mengabaikannya. Dengar baik kata-kata Imam Izzuddin Abi Salam, ulama besar mazhab Syafi'i ni. Sampailah dia bertanya dahulu kepada ulama yang mengetahui. Kerana kecelaruan di antara yang haram dan halal boleh menjadi penghalang seorang melakukan sesuatu yang tidak diketahui apakah ia halal atau haram. Dikeliru sebagai contohnya, wa amal muhasabatu fi mustaqbalil a'mali salihah fa innaha mabniyatun ala ma'rifati rutabi ta'at wa ma yajibu taqdimuhu minha aw tawassutuhu aw ta'khiruhu fa inna syaitan idza ya'isa min al-ta'ib an yuwafiqahu ala al-ma'asi zahira dassa alaihi ma'asi khafiyah لا يشعر بها فيأمره بتقديم طاعة أوجب الله تعالى تأخيرها أو توسيطها أو يأمره بتقديم طاعة أوجب الله تعالى تقديمها أو توسيطها كل ذلك ليخسر العبد من حيث لا يعلم وقد توافق النفس الشيطان على ذلك فرارا. Jadi kat sini pentingnya introspeksi, maknanya muhasabah diri. Perbuatan baik yang dilakukan mesti berlandaskan pengetahuan tentang tingkatan ketaatan. Mana yang patut didahulukan, mana yang patut dikemudiankan, mana yang boleh diakhirkan. Sebab jika syaitan telah putus asa menggoda seorang yang bertaubat melakukan maksiat nyata, dia akan menggoda manusia untuk melakukan buatan yang dia keliru untuk ditahu hukumnya tanpa dia sedari. Jadi syaitan menyuruhnya mendahulukan ibadah yang seharusnya dikemudiankan, menyuruhnya mentakhirkan ibadah yang patut didahulukan, supaya orang itu rugi tanpa sedar. Kadang-kadang jiwa mematuhi syaitan dalam perkara itu kerana ingin menghindari ingin menghindarinya. Min asqalil ibadatain wa asyaqqahima ila akhafihima wa arfaqihima wa tariquhu fi najati min zalika annahu idha hadarat lahu hasanatun fala yuqdim 'alayha hatta yanzura ahiya mimma qaddamahu Allah aw mimma akharahu aw mimma wasatahu fa in kana mimma qaddamahu Allah fi dhalika alwaqt ala sa'ir ta'at fala yuqdim 'alayha hatta yukhlisaha lillahi 'azza wa jal wa la yaridu biha siwah. Dengar baik tuan. Cara menyelamatkan diri daripada perkara yang demikian ialah apabila terlintas melakukan satu kebaikan, jangan terburu menyegerakannya hingga dia tahu apakah perbuatan itu patut disegerakan atau ditakhirkan atau ditengahkan oleh Allah. Jika satu perkara itu patut disegerakan atas segala ketaatan, maka janganlah dia melambat-lambatkannya. Kalau perkara itu boleh dilambatkan, ada perkara lain yang patut diutamakan, maka hendaklah dia mengutamakan yang lebih utama itu. Wa iradatullahi bil a'mali salihat aqsamun. Kehendak Allah
dalam perbuatan baik itu ada 6 perkara. Dengar baik kat sini tuan ni. Yang pertama, ahaduhuma an ya'mal lahu tama'an fi thawabih. Seorang hamba melakukan perbuatan taat itu kerana mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Wa thani an ya'mal lahu khawfan min iqabih, iaitu seorang melakukan kerana takut akan seksa Allah SWT. Kenapa bangun sembahyang subuh? Takut seksa Allah kalau tak sembahyang subuh contohnya. Razi Ahmad ni kata-kata siapa? Kata-kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Maqasidul Ri'ayah. Wa thalithu an ya'mal lahu haya'an minhu an yukhalifahu. Seorang melakukan amal salih itu, perbuatan yang baik itu kerana malu kepada Allah SWT, andai meninggalkannya. Wa rabi'u an ya'mal lahu hubban wa widadatan. Yang keempat, seorang melakukan amal salih itu kerana cintakan Allah SWT. Wal khamisu an ya'mal lahu ijlalan wa ta'ziman anil mukhalafah. Yang kelima, seorang melakukannya demi memuliakan dan mengagungkan Allah SWT. Wa sadisu an yudhif ba'd hadhihi al-a'rad ila ba'd. Seorang melakukannya kerana alasan-alasan di atas sekaligus. Wa kullu dhalika hasanun wa in kana ba'duhu afdal min ba'd. Semua tujuan ini baik, kata Imam Yazid bin Salam, walaupun ada yang lebih baik daripada yang lain. Jadi ini dalam kita menceritakan tentang kehidupan kat dunia ni, perasaan muraqabatullah, perasaan kita memantau Allah Ta'ala dalam amal salih yang kita lakukan. Bagaimana kita nak jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat baik ada orang melakukan amal salih itu kerana tamakkan kepada pahala di sisi Allah SWT. Tahu saja ibadah dia buat, macam orang berniaga kat dunia ni, tak nak rugi walaupun sesen, RM1 jauh lagi. Lebih dahsyat lagi, dia tak mau rugi RM1, RM10, sesen pun dia tak mau rugi. Maka demikian juga ahlul akhirah, mereka ini bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kerana tamakkan pahala di sisi Allah. Ya, Abang Ray, Hamidah, Hijau Green, Isha Muhammad, Alhamdulillah sahabat dekat Facebook, Rosni Makno, Alhamdulillah semua, Rosini, Khairul Najah. Ya, yang kedua, seorang melakukan amal salih itu kerana takut seksa Allah, pun ada juga. Yang ketiga, seorang melakukan amal salih kerana malu pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Tapi tak patut kalau aku tidak melakukan amal salih kepada Allah SWT, malu dia kepada Allah. Ada pula yang melakukan amal salih itu kerana memuliakan, mengagungkan Allah SWT. Ini lebih tinggi makam. Dan ada yang melakukan amal salih itu kerana himpunan kesedaran itu dalam dirinya. Demikianlah yang dapat kita lihat bila kita buat berkaitan perjuangan Nabi Allah SWT, Nabi Yusuf sebagai contohnya ketika mengalami ujian tersebut. Maka kita bandingkan dengan diri kita pada hari ini. Yang mana kesedaran untuk melakukan amal salih ini, apakah yang menjadi faktornya, apakah menjadi penguatnya. Baik, saya baca lagi apa yang terdapat dalam kitab Maqasidul Ri'ayah oleh Imam Izin bin Salam. Faslun fi rutabi masyaqqati taqwa wal muhasabah. Pasal pada menyatakan kesulitan-kesulitan melakukan takwa dan juga introspeksi. Introspeksi ini macam muhasabah lah tuan-tuan ya. An-nasu fi zalika salasatu aqsamin. Manusia dalam melakukan dalam ketakwaan dan juga muhasabah ni ada 3 peringkat, kata beliau. Ahaduhum syabun nasha'a fi ibadatillah la taqa' minhu illa saghair fi andaril awqati fari'ayat taubati wa taqwa ala misli hadha sahlatun qalilatul mu'na. Ya taqwa qad sarat lahu 'adatan ma'lufatan yaltazzu biha wa yaskunu ilaiha wa idha waqa'a minhu zallatu istawhasha bisababiha wa bada il-iqla' anha wa taubati minha. Pertamanya, seorang pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah. Sesekali mungkin dia terjerumus melakukan dosa-dosa kecil, maka dia segera bertaubat kepada Allah. Maka orang sedemikian dapat memantau ketakwaannya dan merasa tenang, damai hatinya, kerana setiap kali dia bersalah, langsung dia merasa takut, bergegas meninggalkan kesalahan, bertaubat kepada Allah SWT. Apakah kita yang ni tuan-tuan? Kalau kita ni, alhamdulillah. Tengok yang kedua. Athani man taba min zunubihi wa aqla an uyubihi ba'dama alifa al-ma'asi wal mukhalafata fa nafsuhu tuzakkiruhu bitilka syahawati wa talazuzi biha liya'uda ilayha wa syaitanu yahuthuhu ala dhalika wa yad'uhu ilayhi fari'atu taqwa wa tauba ala hadha syaqqatun li ajli ma alifahu min rukuni syahawati wal istiraha min masyaqqati ta'ati. Kedua, ada orang yang bertaubat daripada dosa, meninggalkan aib-aibnya setelah dia jatuh melakukan maksiat yang besar-besar. Nafsu mengingatkannya dengan berbagai bentuk syahwat dan keenakan melakukan syahwat supaya orang itu mengulanginya. Syaitan mendorong, mengajaknya untuk bermanja-manja, berterusan melakukan maksiat itu.
Menjaga takwa dan taubat bagi orang ini sangat susah kerana pelakunya telah biasa melakukan perkara-perkara bersifat syahwat itu. Ada tak kita macam ni tuan-tuan? Jawapannya ada. Kalau kita yang lalai, yang leka, yang memang melakukan maksiat, hidup pun dalam maksiat, kerja pun dalam maksiat, tapi jauh di lubuk hati dicuba untuk meninggalkan, sekali-sekala bertaubat, kemudian nafsu mengheret untuk mengulangi lagi. Yang ketiga, as-salisu muslimun muwahhidun murtaqibun bi jami'i ma yahwahu min al-ma'asi wal mukhalafat. Qad karrina ala qalbihi bisu'i kasbihi fi ri'ayati taqwa ala hadha shadidatul mashaqqati li ajli ma yafutuhu min tilka as-sa'at wa lima yashqu alayhi min mulabasati ta'at. Yang ketiga, seseorang Islam yang turutkan semua hawa nafsunya, melakukan semua maksiat, hatinya telah mati disebabkan perilaku buruknya. Menjaga takwa dan taubat atas ini sangat berat kerana banyak waktu sudah pun terlambat dan kerana hatinya sudah pun berkarat dengan dosa-dosa itu. Jadi berat baginya untuk bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Sebab itu beliau berkata lagi, faslun fi bayani taisid taqwa syaqqa wa tashiliha ala nafsi. Khalaqallahu ta'ala al-insana majbulan ala sa'i fima yaludhuhu min ash-shahawati wa ala nufuri mimma yashuqqu alayhi min al-mu'limati fa kana min mihnatihi li'ibadihi an kallafahum bi fi'li ma yashuqqu alayhim min al-ta'ati wa bi tarki ma yashuqqu alayhim tarkuhu min al-mukhalafati fa khafa jannatuhu bil makari wa haffa naruhu bi syahawat. Allah telah menjadikan kita ni manusia cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan, dan sebahagian daripada perkara-perkara menyeronokkan ini merupakan maksiat kepada Allah SWT. Dan jiwa kita juga sukar untuk melakukan perkara yang berat, perkara yang merupakan ujian, perkara yang merupakan kesusahan. Tetapi Allah SWT telah pun mentaklifkan kita dengan melakukan perkara-perkara yang berat, yang susah, yang nafsu kita tak seronok melakukannya, yang tak suka melakukannya, iaitu perkara-perkara ketaatan ni tadi. Jadi Allah SWT telah pun menjadikan syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Okey tuan-tuan, walamma alima zalika min ibadihi wa'ada man ata'ahu wa khalafa syahwatahu bil mathubati wal karamati liyaqbalu ala ta'ati wal qurbat wa tawa'ada man asahu wa wafaqa syahwatahu bil uqubati wal ihanati liyahjumu anil ma'asi wal mukhalafat. Mengetahui tabiat hamba-Nya, maka Allah telah menjanjikan banyak pahala dan juga perkara-perkara kemuliaan bagi orang yang taat kepadanya dan tak menuruti hawa nafsunya. Mereka tertarik melakukan ketaatan. Dalam masa yang sama, Allah telah memberikan janji yang menakut-nakutkan, amaran-amaran yang menakut-nakutkan tentang orang yang mengikuti hawa nafsunya, bahawa bagi mereka ini hukuman dan penghinaan, supaya mereka berhenti melakukan perkara-perkara maksiat itu. Nampak tuan-tuan, saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni bahawa melakukan taat itu akan memberikan kepada kita banyak nikmat. Wajah menjadi bercahaya, hati menjadi lapang, rezeki menjadi luas, tubuh menjadi sihat, orang menjadi sayang. Manakala athar melakukan maksiat ni pula ada 5. Wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki menjadi mahal, jauh, kemudian tubuh sakit, kemudian orang pun benci dengan kita. Nampaknya sangat berbeza di antara perkara ketaatan dan perkara kemaksiatan. Perkara ketaatan menjemput rezeki, salah satunya. Perkara kemaksiatan mengharamkan rezeki, menjauhkan rezeki. Bahkan hadis mengatakan, innal mar'a la yuhramu rizqu li zanbin yartakibuh yusibuhu. Ada orang yang rezekinya terhalang kerana dia melakukan maksiat. Rezeki itu datang bila dia berhenti melakukan maksiat, mungkin pada hari tuanya. Itu sebab kadang kita jumpa orang usaha zaman mudanya susah payah tapi tak ada apa-apa, hidupnya sukar, sulit. Dah tua, nak mati, anak-anaknya semua menjadi manusia yang hebat-hebat, beri kepada dia pendapatan yang hebat-hebat bulan-bulan. Dia tak boleh nak apa, rezeki tu dia punya. Sepatutnya dia dapat pada zaman mudanya, tapi kerana mudanya dia sibuk melakukan maksiat kepada Allah, na'udzubillah, bergelumang melakukan maksiat, maka rezeki itu terhalang daripadanya. Baik tuan ni, fattariqu ila suhulati taqwa takunu taratan bil khawfi wa taratan bil raja'i fa innahu idza nazara ila ma a'adahu Allahu li ibadihi ta'iin min al karamati
مال إليه بطبعه فحثه طبعه على احتمال مشقة الطاعات بفعل المأمورات وترك المنهيات، وإذا نظر إلى ما توعد الله به عباده العاصين من عقوبات حثه طبعه على أن يتقيها بملابسة المشقات في إقامة الطاعات. Kata Imam Ibn Zain Salam lagi, jalan menuju ketakwaan mudah, terkadang berupa rasa takut dan terkadang berupa harapan. Sebab jika seorang melihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para hamba yang taat, maka dia cenderung untuk melakukan demikian. Tabiat alamiah akan mendorongnya menanggung beban ketaatan, iaitu dengan melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Katalah sebagai contohnya, dia tengok orang tu berjaya dalam perniagaan, dia pun tanya orang tu, macam mana kau berniaga? Berjaya. Orang tu kata rajin sedekah. Keliling dia perkara-perkara bersifat alamiah ni yang ada dilihatnya, maka dia pun tiru orang tu, kena banyak sedekah, dia pun sedekah walaupun wang dia tak banyak mana, kerana targetnya untuk menjadi senang macam kawannya itu. Ni contohnya tuan-tuan. Dan jika seorang mengetahui hukuman-hukuman yang Allah ancamkan kepada para hamba-Nya yang membangkang, tabiat alamiahnya akan mendorongnya menghindari perbuatan itu, iaitu dengan meninggalkan, dengan melakukan perkara yang payah untuk mengelakkan diri yang ditimpa musibah itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, sebagai contohnya orang tu melihat seorang yang sebagai contoh, orang itu kena penyakit. Kenapa kena penyakit ni? Maka jawapannya kerana, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dia terlibat melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, mengambil wang rasuah, mengambil duit riba dan sebagainya. Maka dia melihat orang itu berada dalam kepayahan hidup, ditimpa penyakit sebagai contohnya. Maka dia pun akan menghindarkan dirinya daripada melakukan perkara tersebut, kerana takut ujian yang berlaku pada orang itu menimpanya pula. Fal khawfu wa raja'u wasilatani ila fi'lil wajibati wal mandubati wa tarkil muharramati wal makruhati, walakin la budda min al-ikbabi ala istihdar zalika al-dawami wa istidamatihi fi aksari al-awqati hatta yasira sawabu wal iqabu nasbu ainaihi fayuhathahu ala fi'li ta'ati wa tarkil mukhalafat. Takut dan berharap adalah dua perkara yang menghantar seorang untuk melakukan perkara-perkara wajib. Dianjurkan untuk meninggalkan yang haram dan juga makruh. Namun ada juga pengorbanan secara terus-menerus untuk menghadirkan perkara itu, melakukannya berlanjutan dalam banyak kesempatan hingga pahala dan seksa terpampang di depan kedua matanya. Jika sudah demikian, maka rasa takut dan harapan akan mendorong orang untuk melakukan ketaatan, meninggalkan pelanggaran. Kita beribadah kepada Allah mesti ada perasaan khauf dan juga raja. Kata Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin itu, Musalan Azad, DMS, Ibu Khala, Sa'ad bin Pawi, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir, Abdul Rahman Hassan dekat Facebook, kat TikTok, semua yang hadir, Alhamdulillah semua. Jadi apa yang dimaksudkan ke sini? Raja dan juga khauf ni ibarat sayap bagi seekor burung. Mana mungkin burung tu terbang dengan satu sayap, kan? Maka demikian juga dalam hidup kita, rasa takut atas dosa yang kita lakukan, dalam masa yang sama mesti ada rasa harap Allah mengampunkan. Sebagai contohnya, seorang anak yang belajar kat universiti, dia belajar bersungguh-sungguh, cuma pada hari peperiksaan penting itu dia sakit, demam. Maka dia tak dapat jawab dengan penuh konsentrasi. Maka si anak ni berjumpa dengan pensyarahnya, profesornya. Prof pun tahu rekod saya tak pernah ponting, jawapan saya dalam periksa-periksa terdahulu tinggi, saya participate dalam kelas bersungguh-sungguh, tapi apa nak buat, periksa akhir final ni saya tak begitu sihat. Ni saya sakit waktu diproducekan kepada profesor itu. Profesor itu pun melihat. Maka dalam hati anak ni tentulah terfikir, aku dengan ketaatan, kesungguhan aku belajar, komitmen aku, tentulah pensyarah ni kesian kat aku, kan? Mungkin ada kerakyaan khas untuk aku, walaupun aku memang tak boleh jawab, out, habis periksa akhir. Maka dalam beribadah kepada Allah juga, kita melakukan ketaatan bersungguh-sungguh, tapi ada kalanya kelemahan menimpa, menyerang kita. Maka kita mengharapkan kepada Allah SWT dalam ketakutan melakukan ibadah ini. Ada pengharapan kepada rahmatnya. Macam itulah tuan-tuan. Baik. Namun fikiran yang seperti disebut kat sini, ahaduha anna al-fikra fi ahwal al-akhirah wa syara'idiha syaqqun ala nufusi mulzi'un liqulubin wala siyama fi haqqin man kathurat dhunubuhu wa azumat uyubuhu wa tafakkara fi wuqufihi baina yaday rabbih wa ardi amalihi al-qabiha alaihi. Ya. Namun bila sebut tentang perkara ni, iaitulah fikiran tentang kengerian dan beratnya akhirat mengganggu jiwa, menyayat hati, terutamanya bagi orang bergelumang melakukan dosa ni tadi. Bimbang pertemuannya dengan Allah, buatan-buatan buruknya bila dibuka, diungkap depan Allah SWT nanti. Ya.
Jadi bila kita membayangkan perkara ini akan timbul perasaan, ni cara untuk timbulkan perasaan rajak dan juga khauf ini. Itu yang pertama tadi kata Izzuddin bin Salam, ulama yang besar ni, kita bayangkan tentang kengerian hari akhirat. Semua amalan kita akan dibuka, didedahkan. Alangkah malunya kita ke akhirat besok kalau amalan-amalan buruk kita dipertontonkan kepada khalayak ramai. Yang kedua, asani anal fikra fi ahwali al-akhirah wa syada'idiha mani'un min al-fikri fi lazati dunia wa syahwatiha. Fikiran tentang beratnya akhirat mencegah munculnya fikiran tentang kenikmatan dan juga hasrat dunia. Macam ulama besar Islam yang juga seorang tabi'in yang terkemuka, namanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang terkemuka tu. Beliau ni merupakan cucu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum menjadi khalifah, dia hidup mewah. Sebaik saya dipilih menjadi khalifah, berubahlah gaya hidupnya. Kalau dulu dia ketika tawaf, orang melihat dia buat ittiba' itu, nampak tubuhnya yang tegak, bergisi. Tiba-tiba bila jadi khalifah, dia tawaf, buka bahagian kanan ini, ittiba' itu, kelihatan rusuk-rusuknya, tulangnya nampak, kurus nak cerita. Malam sudah berubah, waktu yang enak untuk tidur bersama isteri berubah waktu untuk beribadah kepada Allah. Siang waktu pemerintahan, makan seronok-seronok sebelum jadi khalifah. Lepas jadi khalifah, dia berpuasa. Sehingga isinya bernama Fatimah itu kesian kepada suami Umar bin Aziz. Dulu zaman dia mewah, dia amat suka pada ada seorang perempuan. Perempuan tu merupakan hamba kepada isterinya. Hamba kepada isteri berarti milik isteri lah. Harta isteri kita tak boleh ambil dengan sewenang-wenangnya. Mesti minta izin daripadanya. Kalau kita berhutang mas kahwin dulu pun wajib kita bayar, melainkan kalau isteri menghalalkan. Gitu hukumnya. Ya, hari raya jangan senang ambil duit anak. Kan duit anak tu duit anak, duit kita. Kalau semua dibenarkan dan mengatakan duit anak pun duit kita, anak pun kita punya, rosak dunia ni tuan-tuan. Sedangkan apa yang diberikan oleh Allah SWT itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil harta orang lain. Anak ada harta, duit raya, duit dia, bukan duit kita, tuan-tuan. Ingat tu. Jadi dalam perkara yang disebut sini, Umar bin Aziz akhirnya tukar menjadi seorang yang kuat beribadah sejak jadi khalifah. Tempoh 2 tahun pemerintahannya itu menyaksikan tak ada orang layak terima zakat. Kerana raja yang saleh, yang muslih ini, rakyat menjadi keutamaannya, negara menjadi kaya raya. Tak ada orang nak terima zakat, semua orang jadi kaya. Kerana harta dunia, harta negara dibahagikan dengan betul, dengan penuh keadilan. Jauhi kezaliman. Diselamatkan negara daripada birokrasi yang terlalu banyak. Birokrasi ini akan menjadikan negara susah, tuan-tuan. Zaman dulu-dulu, saya cerita tuan-tuan, zaman dulu-dulu, kalau kita pergi ke bilik air, negara Arab contohnya, mereka tak ada pipe, jadi disediakan ibrik. Ibrik ni apa tahu? Dia cerik. Cerik macam cerik Aladdin, lampu Aladdin tu lah. Orang Arab punya cerik macam tu lah. Jadi air diletakkan satu tempat, ada penjaga dia. Maka orang pergi ke tandas, qada hajat, dia bagi cerik itu untuk bersihkan, untuk istinja lah. Dulu tak ada pipe, dulu ni cerita 1 tahun, 2 tahun dulu. Maka ada orang menjaga cerik ni, panggil sahibu abarik. Kafak clear. Ni cerita dulu lah, ulama-ulama cerita. Masuk seorang ke dalam bilik air untuk qada hajat, maka dia pun leka-leka ambil cerik itu, pergilah ke bilik air yang dipikirkan mana nak pergi ke, nanti tutup pintu qada hajat lah. Tiba-tiba pemilik cerik itu, penjaga cerik itu, bukan ambil ni. Tuan-tuan, apa beza ni dengan tu? Semua cerik kan? Tapi inilah dia, minda pemilik cerik, orang Arab kata. Minda pemilik cerik berarti seorang yang suka menyusahkan orang lain. Benda tu patutnya mudah, tapi disusahkan, bagi menunjukkan dia ada power. Maaflah contohnya tuan-tuan, macam jadi Pak Gad lah contohnya. Pak Gad kerjanya adalah memastikan keselamatan sesebuah institusi sekolah ke universiti ke. Jangan sampai orang masuk sebenarnya mencuri harta organisasi society ke, contoh. Tapi jangan sukarkan orang sangat. Kalau orang dah producekan, buktikan dia nak datang sudah ada hal tentu, jangan susahkan. Memanglah ada sesuatu tempat kena buka bonet kereta, tengok keluar nanti ada curi barang apa-apa ke, memanglah bagus lah begitu. Tapi maksud saya tuan-tuan, zaman dulu ini panggil sahibu abarik ini, pemilik cerik ini, dia saja menyusahkan orang datang untuk ambil air cerik itu untuk pergi ke toilet bagi tujuan qada hajat. Dia kata, bukan tu kan ni. Apa beza ni dengan tu? Dia hanya menunjukkan dia ada power. Kau atas ni, kau kena taat pada aku tahu. Kau tak kisah siapa. Kau orang kaya, kau miskin ke, orang tua, kau muda ke, orang handsome ke, ni cerik, ambil cerik ni. Padahal cerik itu sama saja semuanya.
Faham tak maksud saya? Inilah birokrasi yang berlaku sehingga mengakibatkan negara tidak maju. Perkara yang patut dimudahkan, disusahkan. Perkara yang patut disusah, dimudahkan pula. Kalau kena pada bangsa-bangsa lain, bagi je duit, semua jadi lulus pula. Tapi kalau bangsa sendiri, macam-macam benda dipayahkan. Inilah masalah yang berlaku, tuan-tuan. Surah Bahar. Belum, saya belum sarapan lagi. Ya. Zawjati tu'idu li ta'aman. Isi saya sedang sediakan makanan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, salmi saman, alhamdulillah semua, saudah-saudah. Jadi balik kepada cerita tadi, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni minta negara menjadi kaya, makmur, kehidupan rakyat menjadi senang, tak ada orang layak menerima zakat. Bayangkan, tak ada orang nak terima zakat. Hari ni kalau kita buka je zakat, melompat-lompat orang datang. Tak tahulah entah betul entah tidak, dia perlukan atau tidak, kita pun tak pastilah. Tapi nak cerita ramainya orang minta bantuan zakat pada hari ni. Kita yang tak ada kena zakat pun hantar mesej kat kita, minta duit begitu ini, kan tuan-tuan. Entah betul entah tidak, wallahualam, kita pun tak tahulah, ya. Jadi kembali kepada kisah Umar bin Aziz ini, kerana ketaatannya beribadah kepada Allah, takutnya akhirat, seperti yang kita bincang kat sini, terfikir dia tentang akhirat, bebas atau tidak dia daripada hukuman Allah, sehingga malam dia sudah tidak tidur bersama dengan isinya, kurus kering dia, ya, sehingga isinya kesian sangat dengan dia. Dahulu zaman dia belum jadi khalifah, dia suka kepada pembantu ataupun hamba saya milik isinya, dia suka. Dalam perasaan cinta kepada orang ni bukan boleh disekat, tuan-tuan. Orang kata cinta tu buta, kan. Dan cinta orang sebut apa pun tak nak dengar lagi. Orang kata tak elok juga baginya. Dia jangan kahwin dengan dia contohnya dia begitu begini, tak, kau cakap apa pun aku tak boleh pakai, aku takkan pakai, aku takkan terima, kerana cinta itu buta. Betul tu. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Maka si suami cinta dengan pembantu ataupun hamba saya kepada isinya, yang milik isinya. Dia tak boleh nak ambil sebenarnya, bukan dia punya hamba. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ahmad Kushairi, ahlan wa sahlan. Liman Zakaria Hensop, RM 3 sepasang. Oh, RM3 sepasang, ya. Siapa nak beli, boleh beli ni. Faridah Ida, ahlan wa sahlan. Mu'fazi Saleh. Ya. Terima kasih kepada siapa yang telah memanjangkan video ni, kepada semua teman yang ada kat luar, taulan, sahabat, adik-beradik. Maka oleh kerana kehidupannya yang sudah bertambah, penumpuan akhirat, ketakutannya pada akhirat itu mengakibatkan isinya kesian sangat dengan dia. Dulu abang suka sangat dengan gadis ini, kan, dengan hamba saya ni, kan. Sekarang saya hadiahkan untuk abang. Maka ketika suami sedang beribadah itu, dipakaikan hamba saya itu cantik-cantik, menarik. Dia tahu suami sedang beribadah dalam satu ruang kat rumah itu, dia buka pintu, dia suruh perempuan itu masuk. Gembirakanlah suamiku suka dengan kau dulu. Allah hebat, isi macam ni, tuan ni. Cakap panjang nanti perempuan marah pula. Fadilah Ghani Tunlin, Allah salah, maafkan saya. Ini cerita betul-betul berlaku, tau. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika sedang ibadah itu, nampak perempuan cantik yang digilainya itu hadir. Perempuan itu diminatinya daripada dulu. Pada hujung rambut sampai hujung kaki, disuka kat perempuan tu. Walaupun dia orang saleh, cinta ni seperti kita gambarkan tadi, cinta kat orang. Tapi isinya tak bagi dia perempuan tersebut waktu dia sebelum menjadi khalifah. Dia suka je kat perempuan tu, isinya tak bagi dia. Lepas jadi khalifah, kuatnya ibadah, isinya hantar perempuan itu kepadanya, bertujuan untuk dia enjoy kehidupannya. Kehidupan tu halal, kerana wanita itu, hamba itu dihadiahkan oleh isinya. Dia bawa surat sekeping bagi kat Umar Aziz. Amirul Mukminin, ni surat daripada Maisuri, baca. Wahai suamiku, kuat kau ibadah pada Allah. Aku hadiahkan kepada engkau hamba ini untuk engkau. Ya. Lakukanlah apa yang patut dilakukan oleh seorang lelaki kepada isterinya terhadap wanita yang aku hadiahkan ini kepadamu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Umar bin Aziz ni, kerana ketakutannya akhirat itu terbayang dalam fikirannya, terakam dalam fikirannya, tak boleh nak dibuang. Dia bertanya pada perempuan itu, wahai perempuan, siapa engkau sebenarnya? Daripada mana asal usulmu? Perempuan tu pun bercerita, sebenarnya aku ni seorang wanita merdeka. Dalam satu perjalanan bersama dengan kabilah aku, tiba-tiba aku telah pun, kami telah dirompak, ditangkap, aku pun diperdagangkan seperti berlaku pada Nabi Yusuf AS. Banyak yang berlaku seperti itu. Seperti juga Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi itu, kan. Mereka orang merdeka, ditangkap, diperdagangkan, jadi hamba. Zaman dulu-dulu macam itulah berlaku. Umar bin Aziz kata, Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana tidak mengapa-ngapakan kau. Kau seorang wanita merdeka. Pergilah kau. Pulanglah kau pada pangkuan keluargamu, berkahwinlah kau, hiduplah kau seperti orang biasa. Kau bukan lagi hamba, aku bebaskan kau. Dan kau pun memang sebenarnya bukan hamba.
Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita melalui situasi itu, mampu tak kita menanggung? Tadi kita cerita tentang Nabi Yusuf, cerita Sulaiman bin Yasar, dan kita cerita pula Umar bin Abdul Aziz. Inilah ujian yang besar bagi orang lelaki akhir zaman, ya. Nabi kita SAW telah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan ujian lebih besar untuk orang lelaki berbanding dengan perempuan. Maknanya ujian perempuan ni besar dalam kehidupan kita kaum lelaki, ya. Ayo suami-suami yang beriman, ya, anak-anak lelaki, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jaga diri kita. Jaga mata kita dari melihat yang haram, jaga diri kita terlibat melakukan perkara yang haram, Baik, as-salisu anna syaitana wa nafs al-insan yastash'irani min at-ta'ibi annahu yamna'u nafsahu min naili syahawatiha wa idraki lazatiha fi mustaqbali zamani fayuhathanihi ala tarki ma azama alaihi. Tuan ni kata Imam Yazid bin Salam lagi, syaitan dan hawa nafsu menjadikan seorang yang bertaubat merasa bahawa dia mampu mencegah dirinya mendapatkan syahwat dunia, meraih kenikmatan dunia pada masa akan datang. Nanti kalau buat salah, taubat lagi. Syaitan punya bisik pada hati dia. Dengan itu, syaitan dan juga hawa nafsu mendorong orang bertaubat itu meninggalkan apa yang ditekadkan, supaya enjoy dulu, nanti bertaubatlah kemudian. Kan kau masih muda, kan masih ada peluang, kan masih ada kesempatan. Tuan-tuan, jangan nampaknya beginilah kaitan antara nafsu dengan muraqabatullah yang telah kita pelajari daripada kisah Nabi Yusuf ni tadi. Amat menarik untuk kita kait dengan kehidupan kita. Moga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Kalau dahulu orang nak melakukan maksiat ni kena pergi tempat jauh. Pada hari ni kita duduk seorang diri pada waktu malam, tak ada siapa perhatian kita, pantau kita. Kita duduk pagi-pagi macam ni, buka je handphone, macam-macam ruangan, hidangan maksiat terhidang depan mata. Tekan saja mana kita nak pergi. Pada masa itulah iman berbicara, tuan-tuan. Ya, Zakaria, saya orang Melaka. Saya orang Melaka, orang Tanjung Batu, Tanjung Keling. Sabariah, salam semua, Moga cerita-cerita ni manfaat untuk kita, mengukuhkan iman, menyuburkannya, dapat kita sampaikan kepada keluarga. Nanti balik, suami, isteri, anak-anak, ceritalah apa kita belajar dalam kuliah pada hari ni. Jadi di samping hidangan santapan jasmani yang kita nikmati itu, jangan lupa santapan rohani. Kita belajar pada hari ini rajak dan juga khauf. Itu sebab antara doa yang sangat penting untuk kita amalkan, tuan-tuan, sebagai satu wasiat daripada Rasulullah SAW, Fauzia Jimat, Noah Akbar. Itulah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu at-tuqa wal Allahumma inni as'alukal huda, hidayah, ketakwaan, kemuliaan diri dan kekayaan. Seperti yang kita baca kisah-kisah ni, semua melibatkan ketakwaan sebenarnya. Muraqabatullah, kita muraqabah Allah dalam apa juga keadaan, supaya selamat iman kita, di kita dapat terjebak melakukan maksiat. Tuan-tuan, akhir sekali saya pesan tuan-tuan, ada tuan-tuan ada kesempatan, tolong hadir ke Pesta Buku yang akan dimulakan pada hari Sabtu nanti, Jumaat nanti, 26 bulan Mei, dan berakhir pada 4 bulan Jun. Tolong datang, tuan-tuan, datang ke Hall 3 Dewan Tun Razak. Kami Telaga Biru ada menjual buku-buku macam Tafsir Ibn Katsir. Kalau tuan-tuan order di sekarang, kami post terus ke rumah. Nanti tak payah kau pergi ke Pesta Buku, tak payah nak bawa berat. Boleh order online, nanti kami hantar siap-siap kat rumah. Tapi bagi mereka yang nak beli kat sana pun ada. Kita juga ada produk bahasa Arab yang diambil daripada negara Arab Saudi, yang telah terbukti pengajarannya 3 bulan membolehkan orang menguasai bahasa Arab dengan baik, menulis, membaca, bercakap, memahami Al-Quran. Namanya Arabia Lil Jami', Arabic for All. Para imam, kalau nak ikut kursus ni, penting untuk anda memahami Quran yang dibaca, doa yang kita baca lepas sembahyang. Rugi kan kalau baca tapi tak faham. www.telagabiru.com.my www.telagabiru.com.my. Dan doa ni kalau kita nak belajar, kita masuk dekat Telegram Sahabat Ustaz Zahzan. Ada banyak nota doa dan juga fakta yang dikumpulkan oleh Ustazah yang rajin, Ustazah Umi Fatih. Terima kasih Ustazah, Bagi mereka yang dapatkan Tafsir Ibn Katsir pun boleh beli direct daripada Ustazah Umi Fatih. Bagai tawaran beliau kemukakan, termasuk penghantaran percuma. Penghantaran mahal tau, berat. Beliau bagi percuma kabarnya. Jadi boleh dapatkan daripada dropship kita, master dropshipper kita, Ustazah Umi Fatih, yang turut menjual buku-buku Telaga Biru, terutamanya Tafsir Ibn Katsir yang jadi rujukan kita ni. Tafsir Ibn Katsir. Cantik tau, pegang pun nikmat, ada benang, ada apa ni 10 jilid ni. Tu kat belakang saya pun ada.
Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bagi mereka yang nak pergi travel ke Umrah, ke Balkan, ke Baitul Maqdis, dan saya ada pimpin grup pergi ke Uzbekistan pada bulan 8 ni, di antara 26 bulan 8 hingga berapa bulan 8 ni, 6 bulan 8, maka jom hadir bersama-sama. Nak hadiahkan ayah ibu ke, nak hadiahkan abang ke, adik ke, perjalanan trip bersama kami ni di Zizan Travel. Kita akan belajar kitab Adabul Mufrad, kitab yang penting oleh Imam Bukhari yang saya sampaikan dekat IKIM tu. Apa nama grup? Sahabat Ustaz Zahazan dekat Telegram. Jemput hadir, dan juga yang belum follow saya dekat TikTok, tolong follow. Yang belum follow saya dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Telegram, jom sama-sama, mudah-mudahan persahabatan kita berguna di sini dan juga di sana. Terima kasih. Dan saya pun ada program tetap bersama dengan Prof. Datuk Muhaya. Mungkin pagi esok atau tengok, nanti saya akan maklumkan. Pagi esok saya pun saya ada di Astro. Jadi insyaAllah nanti saya akan maklumkan masa ke semasa. Terima kasih Rashidah, terima kasih Fauzia Jimat, terima kasih semua, jaga diri. Jangan lupa besok akan mula Pesta Buku Kuala Lumpur di WTC. Hadirlah ramai-ramai di sekolah yang ada ni. Datanglah ke Gerai Telaga Biru di Hall 3, Dewan Tun Razak. Bukan saja Al-Quran yang kami jual, maka kitab-kitab tafsir, kitab-kitab di Indonesia. Pusaka Imam Syafi'i pun akan buka booth bersama kami di tempat yang sama. Dan begitu juga kita ada produk-produk bahasa Arab, produk sekolah, alat bantu mengajar untuk sekolah. Cikgu-cikgu jemput datang ya. Alat mengaji, belajar Jawi pantas, belajar bahasa Arab fast track, oleh kaedah. Dan kita juga akan launching produk Telaga Biru digital. Buat pertama kalinya, Telaga Biru digital. Kalau dulu kita belajar Indah Syariat oleh Datuk Ismail Kamus pakai buku kan. Lepas ni kita boleh belajar online. Bolehlah hantar pada anak-anak kita link ini untuk anak kita ada kat Australia, ada kat US, ada kat UK, ada kat Russia, belajar melalui syariah, perkara-perkara bersifat fardu ain ni online saja. Semuanya bersama Telaga Biru digital. Terima kasih semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ilaikum. Kafa Aqliyah, terima kasih. Nanti saya maklumkan jadual hari apa saya ada dekat Pesta Buku. Saya tak ada setiap hari, tapi ramai penulis yang akan datang ya. Yang mulia Haji Sharifah Azimi, Zuhairi Abdul Aziz, Nur Fathia, Alhamdulillah. Nanti saya akan maklumkan Farah Wahidah. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rawna saghara wa li jami'i syayikhina wa li jami'i ashabihim huquq alaina minal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan kerana hadir, kerana sharing. Doakan untuk saya. InsyaAllah pagi esok kita jumpa lagi dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salvia Latif, Mak Fauzi Saleh, Mas Najwa dekat Facebook, Sauda. Terima kasih semua kat TikTok. Surbaha, Salihin, Amin, Jari Hati, MZ Hanisa. Terima kasih. Syukur Jab. Terima kasih. Gigi, terima kasih. Tony Jeffrey, Salam semua. Terima kasih kalian semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.